Y sama dengan 4X kuasa 2. Okey. Apakah itu pembezaan peringkat pertama? Pembezaan peringkat pertama iaitu kita bezakan sebenarnya bila kita buat pembezaan itu kita mencari fungsi kecerunan. Okey, kita mencari fungsi kecerunan. Dy dx tu sebenarnya fungsi kecerunan sahaja. Okey, tapi kita buat dia dengan menggunakan kaedah pembezaan. Okey, apakah itu fungsi kecerunan? Awak ingat tak? Awak belajar sebelum ini dalam tajuk kuadratik dia akan ada, awak akan belajar berkenaan curve. Dan awak ada juga belajar suatu tajuk garis lurus. Tajuk garis lurus dia akan ada macam ni. Ada suatu garis lurus dan garis lurus tersebut dia ada kecerunan. Jadi apakah kecerunan pada curve tersebut? Apakah kecerunan pada curve tersebut? Maka kecerunan pada setiap curve berbeza pada setiap tempat. Contoh kalau saya tengok bentuk macam ni ya. Katakanlah kita ada bentuk yang begini. Kita ada bentuk begini. Okey. Bila kita ada bentuk yang begini, kecerunan dia berbeza dia macam ni. Kalau pada point ini mungkin kecerunan dia lain. Pada point ini kecerunan lain, ini lain, ini lain. Setiap point ini mempunyai kecerunan berbeza. Berlainan dengan suatu garis lurus di atas satu gambar rajah. Okey, berlainan dengan yang tersebut. Ini dia akan ada suatu kecerunan dia sendiri. Okey. Jadi, yang ini kita akan guna formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini adalah matematik moden. Tetapi untuk MAT, bagaimana kita nak cari suatu kecerunan pada suatu curve, suatu lengkuk. Okey, suatu graf yang kuadratik ke graf apa benda, contoh graf kita ada macam graf fungsi yang lain lah, berkuasa 3 ke berkuasa macam-macam graf, maka graf tersebut juga ada kecerunan dia sendiri. Tetapi tak bolehlah nak guna formula ni. Okey, jadi formula apa kita kena guna? Kita guna pembezaan lah, dy dx. Okey, bila kita bezakan dia, kita dapat fungsi kecerunan dia. Maka sebab itulah kita kena buat dy dx. Apa itu dy dx? Kita bezakan nilai y terhadap x. Bezakan nilai y terhadap x. Seperti yang saya bagi tahu, kalau ini y, ini x, maka bezakan y terhadap nilai x. Itu maksudnya. Boleh juga ditulis d per dx tetapi kita buat 4x kuasa 2. Bermaksud apakah ini? Ini pun dy juga tetapi tulis dalam bentuk yang berbeza. Sebab ini kan y, 4x kuasa 2 tu y. Okey, 4x kuasa 2 itu adalah y. Maka dia tulis dalam bentuk berbeza sahaja. Ini dia buat dalam bentuk d over dx, dia buat 4x kuasa 2. Dia letak fungsi ni terus di dalam. Yang ini dia kata terus macam tu. Jadi jangan terkejut pula awak nampak soalan. Awak nampak soalan jadi nanti pening pula. Apa benda? Benda yang sama. Cuma kaedah menulis sahaja berbeza. Jadi saya berbalik kepada soalan. Bila dia kata y sama dengan 4x kuasa 2, bagaimanakah kaedah kita nak membezakan persamaan tersebut? Kaedah dia, kan saya dah sebut y apabila x kuasa n. Kaedah beza bila kita nak buat bezakan y terhadap x sama dengan n kena darab dengan a, x itu n tolak 1. Syarat dia mesti macam tu. N tu kuasa dia turun dulu. So kita pergi pada ini. dy per dx samakan dengan 2 ini pergi ke sebelah. Maka 2 darab dengan 4. 4 dah memang ada. Perkali bagi x kuasa 2. So sini x. Jadi apa akan jadi dengan kuasa? Kuasa 2 asal tolak dengan 1. Kuasa 2 tolak dengan 1. Kuasa kena berkurang 1. Okey.
Syarat dia, kuasa dia mesti berkurang 1. Itu sahaja. Okey, apa akan jadi dekat sini pula? Okey, ini kita selesaikanlah. dy per dx sama dengan 2 darab 4, 8. X kuasa 1. Jadi bila 8x kuasa 1, kita akan nyatakan dia sebagai 8x lah. Kita tak letak tulis yang kuasa 1 tu tadi. Okey, boleh faham tak ni? Ini kaedah basic dia. Basic dia macam mana nak buat perbezaan. Okey, sekarang saya tunjuk lagi dengan nilai yang lain. Nilai yang lain, contoh saya nak buat panjang sikit. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 3 per dengan, apa saya nak buat? Saya nak buat X. Betul tak? Saya nak buat X. Saya nak buat X. Okey, macam ni. Macam mana ni nak selesai? Dia ada X. Okey. Apabila terlibat dengan banyak term macam ni, dia ada banyak. Yang tadi satu term. Yang ini dia ada term yang lain, sebutan yang lain. Tadi dia ada satu sebutan saja. Ini sekarang ini ada, ini ada, ini ada. Lepas tu dia ada lagi dekat bawah. Nak buat macam mana? Okey. Ambil langkah yang paling mudah selagi boleh, permudahkan dia. Permudahkan dia supaya kita boleh selesaikan dia secara single. Okey? Secara single. Maka saya pisahkan dia ya. Y sama dengan, saya tak bezakan lagi. Saya pisahkan dia dahulu. So, Y sama dengan X kuasa 2 per X tambah dengan 6X per X tambah dengan 3 per X. Ingat, kuasa apabila ada di bawah, dia berkongsi semua dengan pengangka di atas. Bila X ni, bila dia berada di bawah, iaitu dia menjadi penyebut, ada suatu nombor, semua pengangka di atas akan berkongsi dia. Jadi, saya permudahkan dia lagi. Saya tak buat bezakan lagi. So, bila saya permudahkan, itu X, yang atas X kuasa 2, maka saya akan dapat X tambah dengan 6, tambah dengan, tengok bagaimana saya nak buat yang ini. 3x kuasa negatif 1. Ingat, apabila kuasa ini, x ini berada di bawah, bermaksud dia kuasa 1. Syarat nak buat soalan ni, dia tak boleh ada apa-apa benda pun dekat sebagai yang kuasa naik ni. Semua kena naik duduk kat atas. Kalau dia berada sahaja sebagai penyebut, kita kena guna hukum yang lain. Okey? Kena guna hukum yang lain. Jadi seboleh mungkin permudahkan dia untuk jadi satu baris di begitu sahaja. Okey? Maka next kita akan jadi macam ni. Bila semua dah berada dekat atas, baru kita buat dy per dx. Baru beza. Sekarang kita dah simplifykan dia. Baru kita bezakan dy per dx. Bila dy per dx ini, sebab dia ada banyak, kita kena selesaikan setiap satu tempat. Mula-mula kita buat yang ini. Ingat, x ini berkuasa 1. Bila x berkuasa 1, 1 dia pergi sebelah, maka 1 darab dengan 1 darab dengan x. X ini berkuasa 1 tolak 1. Faham? Tambah. Okey. Tambah dengan 6. 6 ini nak jadi apa 6? 6 ni sebenarnya akan hilang lah. Macam mana kita nak bagi hilang dia? Kenapa 6 ni hilang? Okey. Macam mana saya nak buat? Kosong. Okey. Yang 6 ini dia akan hilang sebab dia tidak ada X dia. 6 tersebut dia tidak ada X. Maka tak adalah nilai 6 tu tadi. 6 ni kita dah tak letak sebab dia dah tak ada, dia tidak ada X. Ada tak X dia sebelah? Tak ada kan? Kalau ada X, X lah. Tapi sekarang dia tidak ada. So, maka 6 ini tak ada. So, kita buat yang ni. 3. Yang ini kita letak negatif 1 dekat sebelah. So, negatif 1 tolak 1. Boleh faham tak macam mana saya dapat yang ni? Kalau awak rasa saya mengajar laju ke, awak tak faham, awak ni.
Okey. Dia akan jadi macam ni. 3 negatif 1 darab dengan 3, X kuasa negatif 1 tolak 1. Maka dia akan dapat macam ni. Tengok kita akan dapat 1 sebab X ini kuasa kosong. Bila X kuasa kosong, tak ada. X kuasa kosong 1. Kalau tak percaya, guna kalkulator. Letaklah apa-apa nombor, 3 ke kuasa kosong, awak dapat berapa? Okey. Ini akan dapat berapa? Tolak dengan 3X kuasa negatif 2. Okey. Saya permudahkan dia lagi. Saya akan dapat sama dengan 1 tolak dengan 3 per X kuasa 2. Sebab kuasa negatif 2 ini bila permudahkan dia akan jadi ke bawah. Iaitu kuasa dia bila kita turun dekat tempat penyebut dia, dia akan bertukar kuasa. Jadi inilah jawapan dy per dx dia. Itulah jawapan dia. Boleh faham tak? Keliru tak ni? Kalau tak faham terus tanya. Boleh ulang? Okey, boleh. Saya ulang lagi. Saya ambil soalan. Saya ada suruh awak buat soalan tak hari tu? Saya ada suruh awak cuba. Ada. Mana? Soalan apa? Sekejap. Saya tengok. Oh ini. Okey. Saya buat soalan ni. Okey. Saya buat soalan ini. Saya tahu mesti ramai yang ni. Kalau kerja Math mesti lambat sangat hantar pada saya. Kalau Math laju Okey. Sekarang saya ulang untuk yang ini 4/5 X kuasa 10 kan? Okey. Simple je ni. Okey. Saya cuba buat soalan mana yang awak tak reti buat yang ni? Kalau yang saya bagi. Ke semua tak reti? Oh, tak, semua tak boleh. Ni lah. A okey tak? Saya rasa A boleh. A senang. Okey. A direct. Okey tak? Okey. A sangat direct. Okey, kaedah dia kita buat macam ni lah. Y sama dengan 4/5 X kuasa 10. Awak kena ingat, awak nampak dia tulis macam tu, awak jangan keliru. Asalnya Y sama dengan 4X kuasa 10/5. Pun boleh tukar, tulis macam tu. Dia boleh tukar je, nak tulis macam mana ikut suka kita. Okey, tapi awak kena faham, bila X ni, bila dia jadi macam ni, bermaksud X ini dia per 1. Okey, dia per 1. Okey, sekarang apa akan jadi? Barulah saya nak dy dx. Bila kita tukar kepada dy dx, baru awak pergi yang kuasa 10 tu tadi, baru pergi darab sebelah. Ini 10 kan? 10 ini 10 kita darab dengan 4 per dengan 5. Jangan lupa X ini 10 tolak 1. Okey, dia akan jadi macam tu. 10 tolak 1. Ini kita akan dapat berapa? Ini saya potong saya nak potong terus. 5 darab 1, 5 darab 2. So 2 darab 4 saya akan dapat 8. Okey, 8x kuasa 9. Inilah jawapan dia, dy per dx untuk soalan ini. Okey, 8x kuasa 9. Okey, tapi itu soalan senang. Senang sangat. Okey, saya nak pergi kepada nak pergi yang mana yang rasa-rasa. Okey, saya nak pergi kepada soalan ini. 6 dengan tu. Okey, yang soalan C ni awak buat sendiri. Ingat bila X kuasa 8, awak kena tukarkan dia jadi 3/4 X kuasa negatif 8. Baru boleh selesai. Selagi awak duduk dekat bawah, awak tak boleh buat. Awak kena tolak dia naik atas, baru awak boleh selesai. Okey? Saya nak tunjuk yang D dengan E. D dengan E itu memang kalau awak boleh buat bermaksud awak dah faham. Sebab minggu lepas hari Isnin saya ajar tak sempat habis. 3X ini Y. Kita nak bezakan. Sebelum kita nak bezakan dia, kita kena tulis dia dalam bentuk yang linear form. Linear form tu bermaksud tidak ada yang pecahan. Nombor dia tidak berkuasa lebih negatif. Dia tak boleh duduk di bawah lah, senang cerita dia tak boleh jadi penyebut. Okey,
Sekarang yang ini. Ingat tak sebelum ni saya bagi tahu awak. Kalau punca kuasa Q ini kita akan jadi Q kuasa 1/2. Okey. Kalau punca kuasa 3Q bermaksud Q kuasa 1/3. Inilah benda dia. Sekarang kita buat macam ni. Y sama dengan 6 per dengan X kuasa 1/3. Okey. 6 per dengan X kuasa 1/3. Apa akan jadi pula dengan benda ni? Tak boleh pula dia menjadi penyebut ni. Dia tak boleh. Semua kena dalam bentuk sebaris berada di atas. Maka kita buat macam ni. Y sama dengan 6X kuasa negatif 3. Barulah kita buat. Okey. 6 kuasa X kuasa dengan negatif 1/3. Okey, next step. Okey. Next step, apa kita nak buat dengan ni? Barulah kita buat dy per dx. So, apa dia dy per dx? Maka, yang ini kita turun darab dulu. Negatif 1/3. Darab dengan 6. X kuasa negatif 1/3 tolak 1. Kena buat macam tu. Kena buat step by step. Satu. Tak boleh pisah-pisah. Kan dia tak boleh awak nak shortcut. Tak boleh. Selesaikan macam ni satu-satu. So, yang ini kita akan dapat negatif 1/3 darab 6. Kita akan dapat berapa? Negatif 2. X. Okey, negatif 1/3 tolak 1. Guna kalkulator je. Negatif 1/3 tolak 1. Negatif 4/3. So, negatif 4/3. Apa nak buat lagi? Jawapan ni. Barulah negatif 2 per dengan, okey, X kuasa 4/3. Boleh faham tak sekarang? Macam mana? Inilah dy dx dia yang kita dapat. Saya tunjuk saya nak tunjuk yang ini. Supaya awak faham bagaimana saya nak keluarkan nilai dia. Okey, ini nilai dia adalah negatif y sama dengan negatif 12 3x kuasa 2. Okey, jadi apa akan jadi dekat senilai ni? Oh, jauh sangat saya tulisnya. Negatif 12 Okey, apa akan jadi dengan nilai yang ini? So, y yang ini, y sama dengan negatif 12. Saya tak buat dy dx lagi. Saya permudahkan sama dengan negatif 12. Okey, yang ini akan jadi x ini. Saya buat kurungan macam ni. Kuasa 1/3. Kenapa jadi macam tu? Okey. Kenapa dia boleh jadi macam ni? Kan seks macam ni, dia akan jadi dia akan jadi X kuasa 2. Okey. Bagaimana pula? Okey. Kalau dia buat macam ni, X di sini kuasa 2. Saya silap pula dah. Ini kuasa 1/2. Okey. Bagaimana pula kalau dia kuasa 2 dan dia ada punca kuasa? Dia akan jadi macam ni. X yang kuasa 2 dia tetap kuasa 2. Tetapi yang punca kuasa itu adalah 1/2. Itu maksud dia. Sebab itulah saya jadi X yang kuasa 2 ni dia tetap kuasa 2. Kuasa 2 ini dia tetap kuasa 2. Yang ini ni yang mana? Ini ni yang rumah itu. Rumah itu dia jadi punca 1/3. Okey? Itu maksud dia. Kita pemudahkan lagi. Y sama dengan negatif 12 X kuasa 2/3. Saya pemudahkan dahulu yang ini. Nanti awak pening. So baru kita buat dy per dx sama dengan, okey, ini 2/3 darab dengan negatif 12. Darablah dengan X 2/3 tolak 1. Sama dengan yang ini. Selesaikanlah. 2/3 darab dengan negatif 12 berapa?
8. Negatif 8 kan? Negatif 8 X negatif 1/3. Maka jawapan dia kita akan dapat negatif 8 per dengan X kuasa 1/3. Dia akan dapat macam tu. Boleh tak lagi pemudahkan? Boleh lagi. Negatif 8 per dengan punca kuasa X. Silap lagi. Ada 3 dekat sini sebab ini 1/3. Kalau 1/2 tak apa. Kita boleh buat punca kuasa X. Okey. Boleh faham tak apa benda saya buat? Dah clear belum? Cikgu, Ya. dia memang tolak 1 Yang mana? Oh, formula dia. Ya, formula dia memang tolak 1. Tak kira lah nombor dia dah memang ada tolak ke, ada apa ke. Syarat dia kalau Y sama dengan AX kuasa N, bila kita bezakan dy per dx, dia akan dapat jadi N tu turun bawah darab dengan A, X ni, N ini automatik tolak dengan 1. Tak kisahlah N itu kalau kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, kuasa negatif ke, di sini tetap fix tolak 1. Okey, itu tetap fix tolak dengan 1. 4x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Okey, yang ini betul sebab dia tukar supaya dia ada y dahulu. Lepas tu dia buat apa? Kat sini 10x. Ini salah. 4x kuasa 2 dengan 6x tidak boleh ditambah. Okay, saya tahu. Ini salah. Ini salah. Dia satu soalan 4x kuasa 2. Ini adalah 4x kuasa 2. Ini 6x. X kuasa 2 dengan X orang yang tak sama. Okey? Berlainan. X kuasa 2 lain. 6x lain. Jadi 4 dengan 6 ini tak boleh ditambah. Bila boleh tambah? 6x tambah 4x boleh tambah. Ataupun 6x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2 boleh tambah. Sebab dia pun boleh ubah yang lain. Okey? Jadi tak boleh. Ini jangan awak buat kesalahan yang ini ya. Sebab yang ini saya tahu awak tambah ini dengan ini. Okey. Lepas ni saya tak kisah, okey, jadi at least saya boleh tegur awak. Yang lain jangan buat kesalahan yang sama. Okey, jadi yang ni kita dah jumpa kesalahan, maka dia salah ya ni. Sebab dia tambahkan yang ini. 4x kuasa 2 dia tambah 6x, dia kata dapat 10x tolak 1. Okey, tak boleh yang tu. Kesalahan yang besar. Okey. Seterusnya saya nak pergi kepada yang atas ni. Yang ini. Ini dia dah betulkan jawapan dia kat bawah. Tapi saya nak cerita dia salah kat mana. Okey. Okey. Yang ini dia buat 4x kuasa 2 tambah dengan 6x tolak 1. Dia buat okey. Okey, di sini dia jadi salah Kenapa? 2 ni dia datang daripada mana? 2 pergi darab dengan 6. Tak boleh. Bermaksud kita kena selesaikan dia ni. Kalau 4x kuasa 2, ini bermaksud dia akan ada 3 sebutan. Tak boleh ni. Ini 2 ni bukan. Yang ini okey lah. Ini adalah betul tetapi dia ada 2. 2 ni datang daripada mana? Saya pun tak tahu datang daripada mana tapi dia dah buat pembetulan dekat bawah. Ini juga adalah salah. Kita pergi kepada next. Kita pergi kepada yang ini So ini dia akan dapat macam ni. 4x kuasa 2, okey. Dia tukar kepada bentuk persamaan yang ada y. Okey, seterusnya. Okey. Untuk kes yang ini, dekat sini awak dah boleh start tulis dy per dx sebab awak dah bezakan. Macam mana nak tahu dah bezakan? Sebab 2 ini awak dah turun darab ke sebelah. 2, 4, 2 tolak 1. So, ini 6x mana X-nya? Salah kot ni. 8 tak, salah. Oh, jawapan salah, okey. Okey, nampak tak? 2 tolak 1 ni betul. Tapi mana X dia lari? Mana X dia hilang? Ada X kan dekat sini? Sini ada X kan? Maka kena tulis X dekat sini. Okey, seterusnya 6X ini adalah 6X 1 tolak 1.
Ini dia darab dengan 1. So jawapan yang ni salah juga ni. So yang ini awak akan dapat 2 darab 4 adalah 8. Tetapi awak lupa dia ada X kuasa berapa? 1 tambah dengan yang ini dia bukan dapat 6X, dia akan dapat 6 saja sebab dia akan dapat 6 saja sebab X ini 1 tolak 1, 1 tolak 1 kosong. Maka dia sepatutnya dapat 8X tambah 6. Yang 1 tu tadi tak ada. Dia akan dapat sepatutnya begitu sahaja. So inilah jawapan dy per dx. Pun salah sikit sahaja. Okay, kita tengok yang sebelah ni. Yang kawan awak buat yang ni. Yang ni pembetulan yang kali kedua Okey. Yang 4x kuasa 2. Sekejap. Yang mana 4x? Okey, ini 4x 2 pergi sebelah. Okey, ini betul. Ini adalah betul. Okey. Selepas ini, kalau orang ni duduk dengan nombor 1, janganlah potong barisan. Letaklah dia nombor 1. So, yang ini kan sebutan yang kedua. Ini sebutan yang ketiga. Awak faham tak tu apa sebutan? Bila dia dipisahkan oleh tambah ataupun tolak, itu adalah sebutan. Maka itu adalah sebutan yang pertama, sebutan kedua, ketiga. Yang sebutan yang ketiga dia tidak ada unknown, maka kita tak payah buat yang untuk dia. So jawapan ini adalah betul. Boleh bagi bintang lah kat dia. Sekarang saya nak tengok dia buat. Betul. Yang baru betul tulis. Baru betul tulis saya takut awak tulis salah. Okey, ini kita tukar kepada Y. Okey, 4/5 X kuasa setengah. Okey, bagus. Ini betul. Kemudian 2 darab. Okey, ini pun betul. Iaitu kita ubah yang bawah naik ke atas. Okey, sebab bila dia naik atas automatik kuasa negatif setengah. So yang ini 1/2 darab dengan 4/5. Okey, ini pun betul. X setengah tolak 1. Tu pandai dah. Okey, seterusnya yang ini ni dia sebenarnya dia ada kurungan dekat sini Negatif 1/2 darab dengan 2 X kuasa negatif setengah tolak 1. Okey, so yang ini dia buat 4/10 dia akan dapat 4/5 terus, 2/5 terus. Okey, yang ni X kuasa negatif setengah tambah dengan negatif 1. Okey, X kuasa 3/2. Betul tu. Apa yang susah hati? Tapi, adalah tapi dia. Boleh permudahkan lagi menjadi begini. Tengok macam mana saya permudahkan dia. 2 per dengan 5 punca kuasa X. Boleh faham kenapa saya dapat 5? 2 sebab yang X kuasa negatif 1/2 kan dia bila turun bawah X kuasa 1/2. X kuasa 1/2 kan punca kuasa 2. Okey. Jadi akan dapat macam tu. Tolak dengan X per dengan X pula dah. Bukan. Bukan X. Tolak dengan 1 per dengan X kuasa 3/2. Dan X kuasa 3/2 itu saya boleh lagi nak permudahkan dia lagi. Okey, saya boleh lagi buat dia jadi macam ni. 2/5 kuasa X tolak dengan 1 per punca kuasa 3 X kuasa 2. Okey, adakah jawapan yang dia buat dekat atas ni salah? Ini pun betul. Cuma yang ini adalah dalam bentuk yang lagi mudah daripada dekat atas. Okey. Untuk soalan ini, kita tak menyebut pasal fungsi gubahan. Kita akan selesaikan setiap satu secara berasingan. Setiap satu secara berasingan. Ingat Okey, bagaimana cara nak selesai? Yang ini tadi dah ada kawan awak tolong selesai. Okey, sekarang bagaimana untuk kes yang soalan yang begini? Untuk kes soalan yang begini, saya akan tunjuk beberapa contoh supaya awak faham bagaimana nak buat. Okey. Bila nak selesai yang ini, 9 tolak 4X kuasa 2. Kalau kita nak ini, sebenarnya dia adalah fungsi gubahan dah. Fungsi gubahan iaitu dia dah ada suatu kurungan dan dia ada lagi yang lain. Dia dah ada kuasa lagi yang lain. Tetapi selagi dia berkuasa 2,
kita permudahkan dia jadi single. Kita pisahkan dia jadi single. Macam mana nak pisah? Maka 9 tolak 4x kena darab dengan 9 tolak 4x. Boleh faham? 9 tolak 4x kena darab dengan 9 tolak 4x. Maka kita selesaikanlah soalan ini. Selesaikan dahulu. Kita kembangkan dia macam ni. Jadi 9981. Berapa? Okey, saya selesaikan terus ya. 81 tolak 36x tolak 36x tambah 16x kuasa 2. Maka saya akan dapat 81 36 tolak 72x. Kalau saya salah awak bagi tahu, tambah 16x kuasa 2. Inilah y. Maksudnya kita selesaikan dia satu-satu. Boleh faham tak macam mana ni? Okey, boleh tak? Sekarang ini ya. Okey, ini kita barulah buat dy dx macam biasa. Boleh? Nak tak nak kita kena, sebelum buat penyelesaian kita kena simplify dulu. Kita permudahkan selagi boleh. Kita nak selesaikan dia secara berasingan. Saya nak selesaikan nombor 4 ni. Okey? Saya nak selesaikan untuk soalan ini. Okey. Saya nak selesaikan untuk soalan ni. So y sama dengan x darab dengan 2 tolak x. Di mana x sama dengan 9 kalau saya tak silap. Okey. Okey. Dan lagi satu saya tulis siap-siap sebelah ni. Y sama dengan x kuasa 2 tambah 4 x kuasa 2. Okey. Biar dulu saya nak selesai yang ni dulu. Okey. Dia bagi macam ni. Ingat, bila awak tengok yang ini, soalan yang ini, awak nampak dia macam term yang dia nampak macam sekali, tapi macam mana nak selesai? Ini tak boleh, dia macam satu term. Ini X ini dia darab dengan orang macam ni. Nak tak nak kita kena jadikan dia single. Okey, tak ada dah macam ni. Hanya ada tambah dengan tolak je dalam tu. Tak ada darab dah. Itu maksudnya dia single-single. So, Y sama dengan, apa nak jadi ni? X, punca kuasa X nak darab dengan 2. Tak ada apa-apa pun. Letak je 2, letak je X. Bermaksud X, punca kuasa X darab dengan 2. Dah, jangan pening sangat. So, seterusnya apa akan jadi yang ni? Next, X darab dengan punca kuasa X. Kita tak selesaikan lagi kan? Jadi, sekarang Y sama dengan 2 darab dengan X kuasa setengah. Tolak dengan X yang didarabkan dengan X kuasa setengah. Apa akan jadi ni? Kita buat dahulu. Y sama dengan 2X kuasa 1/2. Tolak X 1 tambah 1/2. Boleh faham kan? 1 tambah 1/2. Sebab ini adalah kuasa 1. Okay, walaupun dia tak letak. So apabila formula dia adalah macam ni. Apabila A kuasa M darab dengan A kuasa N, A sama, maka A, M tambah N. Inilah formula dia dalam indices dulu. Okey, inilah dia punya formula. So, tulis lagi. Kita tak bezakan lagi. Kita simplify dahulu soalan tu. Jangan terus seronok sangat nak buat dy dx terus buat. Tak boleh. Kena selesaikan dahulu. Yang ini barulah kita buat 2x kuasa 1/2 tolak x 1 tambah 1/2. Kita akan dapat berapa ni? 3/2. Dah baru nampak dia punya sebutan. Apa benda tu sebutan? Ini sebutan. Ini satu sebutan. Ini satu sebutan yang lain. Dia ada 2 sebutan. Kita kena buat dalam bentuk yang berbeza. Asing-asing. Asing-asing Jadi sekarang baru kita buat y dy per dx sama dengan, akan dapat 1/2 darab 2 x 1/2 tolak 1 tolak
3/2 darab dengan X. 3/2 tolak 1. Seterusnya dekat sini saya akan dapat macam ni. Okey, 1/2 darab 2 akan dapat 1 lah. So akan dapat X kuasa negatif 1/2 tolak dengan, kalau saya kira salah, awak betul kan? Tak semestinya saya kira ni betul. Okey, 3/2 X kuasa 3/2 tolak 1 ni berapa? 1/2. So awak akan dapat 1/2. Jadi dy dx dia dy per dx sama dengan 1 per punca kuasa X tolak dengan 3/2 punca kuasa X. Inilah jawapan akhir. Ada lagi, tak siap lagi jawapan akhir kita. Kenapa saya kata tak siap lagi? Sebab soalan dia kata ini. Apabila X sama dengan 9. Apabila kita nak buat pula bila X sama dengan 9? Maka bila X sama dengan 9, maka kita ganti balik tempat X dengan 9. So 1 per punca kuasa 9 tolak 3/2 punca kuasa 9. Maka akan dapat 1/3 tolak 3/2 yang ini 3. Saya selesaikan terus ya. Negatif 25/6. Okey. Nampak kan macam mana saya kira soalan ni? Okey, sekarang awak faham tak? Yang daripada ini yang kita kira yang panjang sampai sini, ini ni nama dia fungsi kecerunan. Kita kira yang bagai-bagai tadi tu, itu nama dia dy dx tu sebenarnya nama dia fungsi kecerunan. Okey. Bila kita ganti nilai X sama dengan 9 itu, apakah benda nilai ini? Ini nama dia kecerunan. Nama dia kecerunan. Okey. Yang ini lepas ni kita akan jumpa banyak lagi lah. Lepas ni, tapi pada soalan ni dia hanya kata gantikan 9. Kalau dia kata ganti 10, gantilah 10. Ganti negatif, letak je negatif. Tapi dengan syarat kena dapat dy dx dahulu. Dan setiap benda ini kita kena selesaikan single-single. Ini. Single kan? Bermaksud ini dengan ini dia punya kawan, ini dengan dia ni punya kawan. Saya nak tengok macam mana awak tukarkan dia menjadi bentuk sebutan yang berasingan. Okey, dia darabkan 4x ini. Sebab kita nak jadikan dia single lah. Saya besarkan sikit yang ni. 4x. Okey, kemudian tolak 4x kuasa 2. Okey, tolak 1 tambah dengan x. Okey, yang bawah x. Okey, saya nak tengok. Sekarang kita tengok bagaimana kita nak selesaikan. Tengok. Ini 4x, kita cari kawan. Siapa lagi x? Ini dia x. Kita kena cari kawan dia. Siapa lagi? So, 4x dengan x akan jadi 5x. Okey? 4x dengan x akan jadi 5x. Okey, bukan 4x kuasa 2. Saya tahu dia daripada mana dia dapat 4x kuasa 2 ni. Dia ingat 4x dengan x tu tadi, x yang sebelah sana tu, dia ingat kalau dia darab dia dapat 4x kuasa 2. Ingat, kalau tambah x tambah x hanya jadi 2x. X darab x, x kuasa 2. Faham? Itu perbezaan. Kalau tambah, dia hanya tambah di tepi. Okey? Kalau darab, dia tambah dekat atas ni, dekat kuasa. Kalau darab, kuasa dia yang bertambah. Itu yang kena faham. Siapa yang bertambah. Okey, sekarang untuk soalan ini, 4x tambah x dia akan dapat 5x tolak 4x kuasa 2 tolak dengan 1 per dengan
punca kuasa X. Dia akan dapat macam ni. Boleh faham tak? Punca kuasa X. Sekarang barulah kaedah dia buat ni betul dah. Ini betul tetapi dia salah dekat sini. Kaedah ini sampai sini betul. Ini pun salah. Ingat ini. 16 ini salah. Katakanlah ini jawapan 4x kuasa 2 pun, 4x kuasa 2 pun, bila dia tolak, habislah 4x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2, habislah. Okey? Macam tu. Bila tolak, katakanlah awak kata tak faham macam mana nak tolak. Tak payah. Awak anggap X ini sebagai suatu unknown biasa saja. Guna je kalkulator. 4 tolak 4 berapa? Kosong. Kosong lah. Yang awak buat sekarang, awak darab. 4 darab 4 awak kata 16. Lepas tu X kuasa 2. Jadi salah lah dekat sini. Okey? Jadi salah dekat situ. So, saya kembali ke jalan yang betulnya. Okey, bila yang ini dapat macam ni, ini dapat macam ni, ini macam ni. Faham kan? 4x dengan x, 4 tambah 1. 4x tambah x akan dapat 5x. So yang ini tak buat apa-apa, terus tolak 4x kuasa 2 tolak 1 bagi x. Sekarang baru kita pisahkan 5x per dengan punca kuasa x tolak dengan 4x kuasa 2 per punca kuasa X tolak dengan 1 per punca kuasa X. Maka saya pisahkan lagi. Okey. Saya akan dapat 5X tolak, okey. Macam mana saya nak buat? Supaya awak faham. 5X darab dengan, ini X kuasa 1 kan? Tolak dengan 1 per 2. Faham tak daripada mana kuasa 1? 1 adalah yang di atas ni. 1 adalah yang ini. Tolak dengan 1 per 2. 1 per 2 datang daripada mana? Dekat sini. Bila dia naik atas, dia kasih jadi kuasa 1 per 2. Tolak dengan 4x kuasa 2 tolak 1 per 2. 1 per 2 yang bawah juga. Tolak x kuasa negatif 1 per 2. Okey, saya buat y sama dengan 5x kuasa 1 per 2 tolak dengan 4x kuasa 2 tolak 1 per 2, 3 per 2. Okey, x kuasa 3 per 2 tolak dengan x kuasa negatif 1 per 2. Okey, dy per dx sama dengan 1 per 2 darab dengan 5x kuasa 1 per 2 tolak 1 tolak dengan 3 per 2 darab dengan 4x kuasa 3 per 2 tolak 1. Okey, kemudian jadi apa? Tolak dengan negatif 1 per 2 darab dengan x kuasa negatif 1 per 2 tolak 1. Panjangnya. Panjangnya cerita dia. Sama dengan, selesaikanlah. 5 per 2. Okey. X kuasa negatif setengah. Tolak dengan, yang ini dapat berapa? Negatif 6. Saya darabkan terus je. Nanti awak buat kembali soalan ni. Yang ini saya akan dapat. Okey. 1 per 2 tolak dengan, yang ini tolak kan, tolak akan dapat tambahlah 1 per 2 x kuasa negatif 3 per 2. Okey, sebenarnya inilah jawapan dia, tetapi kita boleh permudahkan balik sebab dia ada kuasa-kuasa negatif, kita tukar je. 5 per, nampak tengok saya buat macam mana. 2 punca kuasa x. Okey, tolak dengan 6. Tambah dengan 1 per 2. Okey. Yang ni saya buat x kuasa 3 per 2 juga. Pun boleh macam tu. Okey. Maka inilah jawapan akhir. Kalau dia kata kena ganti nilai, kenalah. Gantilah nilai. Kalau tak perlu, tak perlulah.